Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang berkenal Allah. Okay, salam Ramadan. Kita masih ada saki-baki bulan Ramadan ni, yang mana bulan Ramadan akan berlalu tak lama lagi lah, dalam beberapa hari lagi lah. Jadi sempat ada sebab masa lagi untuk kita lakukan kejutan untuk dalam amal kita, insya-Allah. Okey, Ustaz ada satu kisah saya nak cerita lah. Ada beberapa kisah lah, tapi ini kisah pertama Ustaz akan cerita. Okey, ini berkenaan dengan santau lah. Pada tahun 1983, ada satu orang tu jemput Ustaz makan untuk berbuka puasa di rumah dia lah. Waktu tu Ustaz bertugas di Terengganu. Makcik tu dia kawan baik dengan mak Ustaz. Jadi Ustaz tadi pun mak Ustaz, bolehkah pergi ni? Kata pergilah. Ustaz pun pergilah. Pergi bersama dengan staf Ustaz seorang. Jadi selepas buka puasa tu, kita pun nak ambil masuk bilik air, nak sembahyang apa semualah. Jadi pada waktu sedang menunggu nak ambil sembahyang apa semua tu, kawan staf Ustaz tu sakit perut. Dia kata, sakit perut lah tuan, dia kata saya sakit perut. Ustaz pun rasa juga lah dia sakit perut tu, rasa tak selesa lah perut lah. Okey, tak apalah. Kita pun sembahyang maghrib. Jadi Ustaz pun minta balik ke rumah lah. Rumah Ustaz pun sewa di kepala batas, bukan kepala batas Penang kan. Ni di Jalan Batas Baru Kuala Terengganu. Jalan Batas Baru Kuala Terengganu. Jadi makcik kata tak mau tunggu sembahyang Isyak dan tarawih kan. Tak pernah makcik, saya sembahyang kat rumah kan. Jadi Ustaz pun balik. Sampai di rumah sewa Ustaz, staf Ustaz pun dah balik. Jadi Ustaz pun rasa tak selesa, rasa badan rasa kita rasa tak ada benda yang tak kena pada Ustaz ni. Jadi Ustaz pun masuk bilik tidur. Tak sembahyang Isyak pun tidur lah. Lebih kan pukul 12 lebih tu, kawan Ustaz seorang lagi datang. Dia kejut Ustaz lah. Okay, dek, jom kita pergi sahur dek. Okay lah, kita pergi sahur. Okay. Kita apalah bang, nanti tunggu sekejap, saya adik nak sembahyang Isyak dulu. Wah, adik tak sembahyang Isyak lagi? Tak sembahyang Isyak lagi. Tak rasa tak siap badan. Adik, tak apalah abang tunggu dah. Saya pun, Ustaz pun masuk bilik air, ambil sembahyang, mandi ambil sembahyang. Masa ambil sembahyang tu muntah keluar habis, makan pula buka puasa dia habis semua keluar muntah. Okey, sesak tak ada masalah, pergi sembahyang. Sembahyang maghrib dan sembahyang tarawih tu dah rasa tak boleh dah, rasa letih sangat, dah rasa badan tak selesa dah. Tak boleh langsung lah. Okey, tak apalah. Skip sembahyang tarawih tu pada waktu tu, ajak nak balik pada sahur ni, nak makan sebelum puasa, sebelum masuk subuh tu nak sembahyang tarawih degatlah, kena macam mana. Sebab sayang tinggal tarawih ni. Okey, Ustaz dengan kawan Ustaz tu, Ustaz panggil abang lah, dia pun buat pergi makan di satu gerai terbuka lah di Kuala Terengganu. Jadi Ustaz pun order makanan. Bila order makanan sampai, nak suap je, bismillahirrahmanirrahim, nak suap je tu terus muntah. Bila masuk makanan pergi muntah dah habis setengah jam. Darah ni kawan kata bersemua lah. Dah semua. Ada orang semua dalam kedai tu terus datang menapa ke Ustaz. Ada seorang pegang leher, pegang belakang, tolak darah dah keluar ke sini dah keluar. Jadi kebetulan kereta polis datang, dia tengok orang ramai datang kelang kabut apa tu, dia datang tengok Ustaz ada berdarah ni, darah. Masa tu Ustaz rasa lah, mata pun rasa darah keluar. Rasa pasal pandangan tu dah nampak merah, dia rasa lah, tapi tak tanya orang lah. Dia rasa mana, dan pinggir keluar, hidung keluar darah. Ada polis tu ambil Ustaz, Ustaz letak dengan kawan Ustaz tu, ambil terus pergi ke hospital Kuala Terengganu. Sampai di hospital, Ustaz dah rasa kebas badan, satu badan dari rambut sampai kaki dah rasa kebas dah. Memang kalau orang cubit tak rasa dah. Ini lagi. Dan hati dia rasa lah, ini mesti kena racun. Santau racun, cara yang dibunuh dalam kanan. Jadi abang kawan Ustaz dia pesan dengan abang nak tanya adik lah, adik ada pergi makan kat mana-mana ke? Acak dia tak ada satu makcik panggil adik buka puasa, tapi adik tak yakin lah dia buat tu. Kita sangka baik. Ada benda tak kena dengan adik tu, tak apalah, adik jumpa doktor, nanti abang ikhtiar ikut lain lah. Okey, jadi dia tinggalkan Ustaz dengan bilik doktor pun masukkan dalam wad. Dan masa tu Ustaz dah tak sedar. Lebih kurang pagi besok lebih kurang pukul 10 lebih lah, tak silap pukul 10 lebih Ustaz sedar. Sedar lah, rasa macam orang mati hidup balik tau. Sedar, ingatkan dah mati dah, pasal dah kebas dah. Doktor kata dia tak boleh apa dah, ni keracunan makanan. Sama you diracun ataupun you termakan benda yang beracun tu dia kata. Jadi Ustaz pun
sedar pukul 10.30 tu, okey tengoklah, tapi muka gemuk lah, gemuk-gemuk, tangan semua gemuk lah, sebab dah masuk drip kan, air drip tu banyak sangat masuk. Adik kawan ustaz yang panggil abang tu, yang ustaz bacakan abang tu, dia ada sebelah. Kata, adik, semalam abang tinggalkan adik tu, abang pergi jumpa satu tok bomo, dia ni pakar bagai buat racun lah. Kata dia bagi satu penawar, abang asah-asah pada pasu yang pecah tu, asah-asah, ambil air tu titik dalam mulut adik tu. Jadi masa tu adik tak sedar, tapi mulut adik tenganga sikit lah. Adik dia titik masuk, mungkin penawar tu masuk dalam badan adik lah. Alhamdulillah. Adik kata terima kasih abang, insyaAllah. Okay, adik, itu satu peristiwa yang ustaz sendiri alami. Satu lagi peristiwa dalam semua, pada tahun 83, tahun 88, masa tu ustaz nak pindah, awal 88, ustaz nak pindah ke Simpang Renggam. Ustaz ditugaskan ke Simpang Renggam. Selepas ustaz pukul 2 pagi ustaz singgah di kedai. Ustaz berjalan ke tugas, pukul 2 pagi ustaz singgah di kedai nak minum lah bersama kawan ustaz seorang. Order teh tarik lah, teh tarik 2. Okey, sampai kat ustaz pun bismillahirrahmanirrahim, ustaz minum. Bismillahirrahmanirrahim, letak, bismillah sekali letak, bismillah kali ketiga letak je, dan lepas minum letak je, gelas terpecah, meletup, pum, habis hancur, tak ada apa rupa gelas, dapat rupa kaca. Air dia bersembur sampai hujung meja tu. Jadi ustaz tak tahu apa. Jadi cuma ustaz rasa macam ada benda daripada atas jatuh masuk dalam gelas ustaz, pum, pecah. Pagi besok tu ustaz masuk bekerja. Bomo Diraja Terengganu. Bomo Diraja Sultan Terengganu. Tu tahun 88 lah. Orang panggil Puak Awang lah. Saya ni sama dia masih hidup atau tak, ada masih hidup ataupun dah meninggal, wallah alam. Lama saya tak jumpa dah. Tu tahun 88 ni dah 20 kan. Jauh lama dah biasa. Adik dia telefon, ada Tuan Syarin, minta Tuan Syarin datang ke istana. Alamak, ustaz punya bilik istana ni gerun sikit lah. Saya ni Bomo Diraja Sultan Terengganu. Adik ustaz pun pergi sampai di sana tu. Masuk je, jumpa dia duduk atas kursi, dia kata, semalam ustaz tuan ni di Santau semalam. Kata Pak Awang tahu daripada mana? Tak apalah, sekarang ni nak tanya, betul tak gelas awak pecah? Betul, gelas saya pecah. Awak tahu tak siapa yang menghantar? Orang daripada Johor hantar. Hantar awak duduk Terengganu, daripada Johor hantar semalam. Sebab awak akan ditukarkan Johor kan, betul kan? Dia mana di Simpang Renggam. Ustaz akan ditukar di Simpang Renggam, bertugas di Simpang Renggam. Inilah tuan-tuan nak beritahunya, ni ada santau ni yang berupa letak daripada makanan, dan ada satu lagi santau yang berupa angin, macam angin. Okey, satu lagi kisah, ni bukan ustaz, kisah pesakit ustaz yang ustaz rawat. Sempat sekali je rawat dia. Ada mak dia telefon ustaz, suruh ustaz pergi rumah dia di Kota Baru. Jadi ustaz pergi seorang, masuk dalam rumah dia, tengok dengan badan tu dia tulang lah, kita dah tulang lah, skeleton, orang putih panggil skeleton tulang. Memang tangan macam ni, keras. Allah, tak masuk dah ustaz. Allah, nikmatnya. Tak ada mak dia daripada dulu dia kena dah 15 tahun. Daripada dulu dia kena, begitu dah sebut nikmatnya, ya Allah, nikmatnya. Tak ada sebut aduh, tak pernah kenal dengar perkataan aduh. Allah hebat dia manusia ni. Hebat betul orang ni. Hebat betul. Jadi ustaz bertanya dia pun cerita lah, saya dulu custom ustaz. Cerita sambil sakit-sakit dia cerita, saya dulu custom. Saya ni dari urusan pekerjaan ni memang saya street sikit lah. Jadi saya pernah buat rampasan ke atas sebuah kereta. Jadi penuh dengan barang-barang seludup. Jadi mungkin saya semungkin yang orang tersebut marah pada saya dan buat saya macam ni. Saya tak tuduh dia, tapi saya rasa mungkin sebab setelah seminggu berlaku tu, terus saya sakit-sakit sampailah beberapa tahun kemudian, barulah saya makin tu dan sampai terpaksa berhenti dah, dan bukan di medical board kan oleh pihak custom. Dan hingga segini saya macam ni ustaz. Saya bukan datang nak minta tolong ustaz, cuma tolong suruh ustaz sembuhkan, doakan sembuh. Saya minta tolong ustaz doakan saya tu ya. Doa kalau saya nak mati pun biarlah mati dalam keadaan baik, dan kalau saya sembuh betul-betul, saya dapat lakukan ibadat. Lama dah saya tak buat ibadat. Kalau saya semayang benda keadaan gini lah semayang ustaz, entah Allah tak terima. Ustaz kata tak apa tuan, kita tak dua perkara dalam hidup kita.
Itu khauf dan raja, takut dan berharap pada Allah Ta'ala. Jadi Ustaz beritahu kesimpulan tuan semua, dalam santau ni ada dua. Satu, santau yang dimasukkan dalam makanan, kita makan segera, dia akan berlaku segera. Satu lagi, santau melalui angin. Okey, santau melalui makanan, dia masukkan racun, apa-apa bentuk racun lah. Racun lah, kadang-kadang dia masukkan rebung, masukkan sembilu, masukkan racun tikus, macam-macam lah. Dan nak kena kepada orang tu. Orang yang makan tu, bila makan, reaksi akan berlaku dalam masa ada kadang-kadang dalam masa beberapa minit, kadang-kadang kalau dalam masa beberapa jam, atau kadang-kadang dalam masa beberapa hari akan berlaku. Pada ustaz ni, beberapa jam dah berlaku lah. Okey. Yang tu kita muntah, sempat pergi hospital. Kalau yang muntah tak sempat pergi hospital, mungkin kalau ustaz tak sempat pergi hospital pada hari tu, mungkin sebab badan dah kebas, memang tak rasa langsung dah, tak rasa. Atau efek daripada racun yang dikatakan santau racun melalui makanan. Okey, satu lagi santau yang menggunakan angin. Bila guna angin, tuan-tuan semua, banyaklah kita boleh letak persepsi kita, iaitu memang menggunakan jin, syaitan lah, menggunakan jin, perkhidmat iblis, syaitan apa semua untuk membawa perkara benda yang kita tuju. Contoh sembilu ke, ataupun kita kata benda-benda rebung kan, benda rebung, benda dia gatal-gatal dan masuk makanan. Yang tu kalau melalui angin, dia memakan masa. Dia takkan berlaku segera. Dia makan masa mungkin 3 tahun, 4 tahun. Dia akan contohnya batuk. Batuk lama-lama keluar darah. Lama-lama makin kurus, makin sukur, makin tak bermain, sehingga terus membawa mati kalau tidak dirawat dengan cara yang betul. Yang gelas ustaz pecah tu tadi, yang gelas ustaz pecah tu, okey, dia mungkin nak masuk dalam makanan, pada air teh ustaz tu, tapi pada waktu tu mungkin ada beberapa petua yang ustaz guna, yang ustaz belajar, okey, dan juga bacaan-bacaan yang ustaz belajar, yang menyebabkan bila dia masuk bila kita minum aja, dia gelas akan pecah, betul tak, insya-Allah. Ini saatnya beritahu tuan-tuan semua, inilah santau yang dikatakan, yang ditakuti, yang digunakan. Kalau di Indonesia dia panggil santet lah. Sama, santau, santet sama. Okey, jadi tuan-tuan, pada hari Khamis ni, okey, ustaz akan kongsikan pada anda. Hari Khamis ni dekat ni, hari ni dah kita hari Isnin, kita Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi ustaz akan kongsikan satu kaedah rawatan santau. Sebenarnya pada beberapa bulan lepas ustaz ada ngajar bab santau, sihir dan saka, 3. Yang tu cara umum ustaz ngajar. Itu cara umum. Tapi yang ini ustaz akan ngajar khusus untuk rawatan santau saja. Dan ada beberapa amalan untuk menghindarkan santau, dan ada juga beberapa amalan kalau ada santau dalam pinggan kita, ada santau dalam makanan kita, dia akan pecah, dia akan pecah atau dia akan tumpah, macam-macam akan berlaku. Dan juga kan kaedah juga ustaz akan bagi itu ramuan yang mana kalau kita kena santau, kita minum dia akan keluar santau tersebut, sama dalam cara muntah atau keluar melalui pori-pori kita punya pori-pori lah, kita punya liang-liang rumah, ataupun melalui buang air kecil ataupun buang air besar. Dan ustaz pernah cerita satu kisah, satu makcik ni umur dia 80 lebih dah, tapi muka dia tegang, memang tegang. Ni dipercayai pakai susuk, dan dia ngaku dia pakai susuk pada wajahnya, tapi dia sayang nak tinggalkan. Jadi suami dia rayu pada ustaz ni berlaku pada tahun 1999 tak silap. Jadi suami dia rayu, tolong ustaz, tolong rawatkan isteri saya, kalau boleh saya nak sebelum dia meninggal dunia, saya nak suruh keluarkan semualah susuk-susuk tu. Dan anak dia pun ada bersama. Jadi ustaz suruh dia beli barang-barang untuk buat ramuan tersebut. Ni ramuan santau juga, walaupun bukan santau tapi untuk susuk pun boleh juga. Jadi ustaz buat, suruh dia bagi dia, ustaz doakan, dan suruh dia balik rumah, suruh dia buat. Dia balik hari tu juga, malam tu dia buat, dan malam tu juga dia bagi. Pagi besok dia tengok susuk keluar daripada wajah mak dia. Ada kena susuk emas terbantal, dan wajah mak dia terkejut. Dia dah umur 80 tahun, tapi tegang, tiba-tiba jadi kedut balik, kembali balik asal pada umur 80 tahun. Kedut dah. Jadi seronok dia telefon ustaz. Ustaz, terima kasih ustaz. Mak saya dah susuk dah keluar, semua dah keluar, dan mak saya dah bertukar daripada wajah yang bukan wajah dia, dah menjadi wajah asal. Jadi alhamdulillah, ustaz kata alhamdulillah. Cuma hati ustaz berkata,
mungkin mati dia ni. Mungkin mati ni dalam masa 2-3 hari. Hati Ustaz berkata, itulah hati lah. Nah, kadang Ustaz buat tak tahu je. Memang pada hari yang ketiga, anak telefon, Ustaz, mak saya telah meninggal dunia. Inilah nak tuan Nabi tuan semua, kehebatan ramuan tersebut bukan setakat saja untuk santau dan semua, untuk untuk susuk, untuk orang HIV pun boleh buat dan semua. Inilah tu Ustaz nak beritahu, takut nanti kekeliruan di kalangan murid Ustaz yang admin beritahu ada ramai yang keliru. Ramai dah join santau, sihir dan juga saka, 3 perkara ni. Tapi yang tu Ustaz beritahu umum. Yang tu umum. Cara penjazahan pun Ustaz bagi ijazah umum ni, tapi ini Ustaz akan bagi ijazah secara khusus kepada anda, khusus hanya bab santau. Ada beberapa amalan santau yang Ustaz akan bagi, dan juga amalan untuk bagaimana nak rawat bacaan dia berbeza daripada yang beberapa bulan yang ada dalam 3S tu, 3S. Jadi kalau anda nak ambil dah ambil 3S, ini merupakan sebagai tambahan untuk memperbanyak lagi ilmu dalam bab bidang santau. Ustaz rasalah kalau setakat sihir, saka tu kita tak risau sangatlah. Tapi kalau santau ni amat ditakuti orang. Ustaz ada kawan, dia ada kedai dia dekat stadium. Ni dia dah tak ada, dah meninggal semua, dah meninggal. Tapi nak beritahu ni, dia di stadium ni, di Kota Baru dulu ada gerai. Nak beritahu dalam semua, pelaris ni memang laris. Dia ni orang Thailand. Isi dia orang Malaysia, tapi dia orang Thailand. Jadi laris punya kedai ni amat laris, sehingga kan ramai yang cemburu, dengki. Kedai-kedai yang dekat-dekat tu dengki. Tuan-tuan tak apa berlaku. Ini salah satu santau juga. Kalau dia boleh buka kedai, bertahan buka kedai tu sampai sebulan, dia akan sakit 3 hingga 4 bulan. Dia tutup kedai tu. Sebulan dia bertahan, 4 bulan dia akan sakit. Sakit. Okey, bola balik. Sakit bola Thailand, berubat. Habis beribu-ribu. Kalau dapat buka seminggu, maka 4 minggu dia akan sakit. Inilah kita takut beginilah. Jadi kita pandai takut sekali tuan semua dari segi sudut bab santau. Ditakuti. Tak usah kata kita di Malaysia, bahkan di Indonesia pun banyak di Indonesia kalau bab santet ni memang ditakuti digeruni oleh ramai orang. Ada satu makcik balik daripada pasar. Dagang air sangat, buka saji, ada susu. Kena-kena ada susu telah disantau dengan memasukkan cicak dalam tu. Sedangkan macam mana cicak boleh masuk, sedangkan saji tutup. Susu dia tutup dengan saji, ada cicak dalam tu. Dia minum dah semua, terus cicak tu masuk. Dia sakit sampai kurus. Orang Kelantan kata kurus kekek ibarat cicak kubing orang Kelantan. Kalau ibarat cicak ni tercepit kat pintu je, kurus aja. Nak beritahu semua ni santau. Jadi pada hari Khamis ni, kalau anda yang rasa anda disantau, elok anda belajar. Daripada anda pergi berubat dengan orang lain, dengan di-charge dengan beribu-ribu ringgit sampai berpuluh-puluh ribu. Ialah kalau orang sakit ni, memang kita akan bergolok gadai untuk sembuhkan penyakit kita. Betul tak? Kita nak rawat kan? Betul kan? Kita nak rawat ni, kita akan jumpa pemoh tu, jumpa dukun ni, jumpa pawan tu, jumpa ustaz ni, jumpa tok guru tu, kita jumpa semata-mata nak sembuhkan penyakit kita daripada kena santau. Tapi ni Ustaz akan bagi tuan-tuan boleh rawat sendiri, bahkan tuan-tuan boleh rawat orang. Bagi anda yang dah buka pusat rawatan, dah pandai dah bab rawatan ini merupakan satu bonus untuk anda, mungkin satu perkongsian untuk anda, yang sebagai satu penambahan ilmu untuk anda dalam merawat isu-isu ataupun kes-kes santau. Jadi insya-Allah kita jumpa pada Ustaz akan jawab apa saja soalan. Kalau Ustaz tak boleh jawab, Ustaz akan tangguh jawapan tersebut dan akan tanya orang yang lebih arif, sebab Ustaz ni bukan orang pandai dan semua. Ustaz bukan orang pandai. Ramai lagi orang pandai di luar sana yang mempunyai PhD, yang mempunyai ijazah daripada Mesir, daripada Jordan, daripada mana-mana tu semua. Kalau bab mu'alis ni mereka hebat. Ustaz ada, Ustaz ni kampung biasa semua. Kampung biasa, cuma diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Dulu kecil lagi Allah bagi kecil, itu sajalah pada semua. Dan ada sikit perkongsian ilmu sikit untuk anda. InsyaAllah, sebab ada bonus yang Ustaz akan bagi pada anda. Nanti bonus tu tak begitu, itu bonus tu nanti Ustaz akan keluarkan satu video lagi untuk anda, bagi anda yang daftar awal, InsyaAllah.